Jangan terbabas guna kebebasan bersuara. Hak dan kebebasan bersuara bukannya hak dan bebas untuk menyebarkan maklumat palsu atau fitnah. Bekas Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Ustaz Dr. Khairuddin Amar Razali berkata, kebebasan bersuara tidak bererti bebas untuk mencipta fitnah, bebas memaki hamun manusia lain, bebas menjatuhkan maruah dan menghina. Itu terbabas bukannya bebas, kata Khairuddin. Menurut beliau, tiada kebebasan mutlak dalam hidup manusia kerana setiap hak itu ada batasan agar tidak termasuk dalam batasan hak orang lain. Beliau menempelak pihak yang menggunakan istilah kebebasan bersuara secara terpilih. Jangan juga mengamalkan dua kayu ukur berbeza dalam menilai hak bersuara. Apabila melibatkan orang lain, kita seolahnya bebas bersuara, menuduh dan membuat tomahan serta melebarkan persepsi buruk. Namun, apabila terkena pada batang tubuh dituduh dan ditohmah, maka kita meraung dan meratap serta berdalil Al-Quran dan Al-Hadis mengancam dengan neraka dan dosa semahunya. Hati-hatilah, kita mempunyai hak bersuara, bukan bebas bersuara sebebas-bebasnya hingga terbabas, tegasnya. Beliau dipercayai menegur ahli bekas partinya sendiri yang begitu rancak di media sosial, khususnya di TikTok, mengeluarkan kata-kata berunsur fitnah. Sementara itu, ahli Parlimen PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengecam apa yang disifatkannya sebagai tindakan provokasi kerajaan terhadap anak-anak muda yang didakwanya hanya melakukan kebebasan bersuara. Beliau yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional berkata tindakan ini bercanggah dengan Manifesto Pakatan Harapan yang dinyatakan dalam perkara ke-17 yang berjanji untuk menjamin kebebasan bersuara dan tidak akan mengenakan undang-undang terhadap individu yang mengkritik kerajaan. Kami mengecam tindakan intimidasi atau provokasi yang telah dilakukan pihak kerajaan kepada terutamanya TikTokers dalam kalangan anak muda yang dikatakan menyebarkan bahan-bahan fitnah terhadap kerajaan, sedangkan itu hanyalah salah satu elemen kebebasan bersuara, katanya pada sidang media di Parlimen kemarin. Beliau juga menyeru anak-anak muda supaya jangan menghentikan usaha mengkritik kerajaan dan menyuarakan suara yang dijamin dalam hak demokrasi. Apa yang membuat Ahmad Fadli sentap sangat ni? Bukankah beliau sendiri sudah diberi kebebasan untuk bersuara di dalam dewan dan di luar dewan dengan mengadakan sidang media? Sebaliknya, beliau telah menggunakan kebebasan bersuaranya untuk membuat berita palsu bahawa kerajaan membuat intimidasi dan provokasi terhadap mereka yang ingin melaksanakan kebebasan. Sedangkan satu dunia tahu apa yang disekat ialah berita palsu dan fitnah yang berleluasa, bukan kritikan. Justru ikutlah nasihat bekas Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat itu yang menasihatkan pemimpin dan penyokong PAS jangan sampai terbabas menggunakan kebebasan bersuara. PAS hanya kehilangan Khairuddin sebagai salah seorang ulamanya, takkan PAS sudah anggap ilmu agamanya juga turut hilang. Baru-baru ini tular fitnah yang dibawa seorang wanita dipercayai penyokong PAS menyentuh tentang pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan bagi ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri yang didakwanya nepotisme. Nak sakau duit pun tanya Nurul Izzah, katanya. Buat pemfitnah, sudah berapa banyak duit yang Nurul Izzah sakau? Ketika pemimpin PAS melantik anak-anak sendiri memegang jawatan dalam agensi kerajaan yang dikuasai mereka, kenapa kamu diam? Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar Kelantan dilaporkan melantik anak sendiri dalam Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK sebagai pegawai kanan. Menteri Besar yang juga Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Ahmad Yaakob melantik anaknya Nur Azmah Hilmah binti Ahmad sebagai penolong pengurus bahagian perundangan dan integriti PKINK Lapu Harapan Deli. Ahmad adalah pengerusi PKINK. Sementara itu, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah yang juga ahli lembaga pengarah PKINK melantik anak beliau Ahmad Mujahid bin Muhammad Amar sebagai penolong pengurus bahagian perancangan korporat PKINK. Sehingga hari ini tiada penafian daripada Ahmad dan Muhammad Amar. Pelantikan Nurul Izzah adalah tanpa gaji, anak Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar kerja percuma juga kah? Tentu tidak. Nak kritik boleh sahaja, tetapi biar adil. Jangan hentam sahaja dengan wajah sombong dan bongkak. Kemudian apabila fitnah kamu dilaporkan kepada pihak berkuasa, kononnya kamu tertekan dan trauma sehingga membuat laporan polis. Apapun, kalau stres dan trauma akibat memfitnah, balai polis bukan tempat mengadu. Pergilah ke unit psikiatri mana-mana hospital, di sana kamu akan dibantu oleh profesional.